menggantung harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam fasal yang ketujuh, memperingatkan kepada setiap hamba Allah yang ingin mendekati Allah dengan cara yang menyebabkan ia terus beristiqamah, tidak lagi hanya bersifat sementara. Maka untuk mencapai at-taqarrub ila Allah, taqarrub kepada Allah itu sehingga beristiqamah dan wafat dalam keadaan kekal mentaati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah seorang hamba itu mengambil perhatian terhadap peringatan yang diberikan oleh para ulama tazkiyatul anfus atau ulama tasawuf, ulama yang mengajarkan akhlak Islam. Kerana ulama-ulama ini adalah ulama-ulama yang muhaqqiq, yang telah mentahqiqkan. Apa makna tahqiq? Makna ilmunya berdasarkan dalil. Kalau di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam ilmu usul fiqh, membahaskan al-istidlal, cara mengambil dalil, wal istinbat, cara mengeluarkan hukum berdasarkan kepada nas Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka bila satu-satu hukum itu boleh dihubungkan kepada dalil, maka ini dipanggil ulama yang muhaqqiq. Kebanyakan ulama tidak ada kemampuan begitu. Kebanyakan ulama sekadar menakalkan hukum, makna memetik hukum sesuai yang diulas dan diterangkan oleh ulama di dalam kitab-kitab mereka. Jadi kita mengajar sebagai contoh rukun wudu 6 perkara kita kata. Jadi yang 6 tu hukum dia. Rukun wudu 6 perkara itu adalah merupakan mengenai hukum dalam persoalan wudu. Mengapa 6? Maka nak kena sebut dalil. Maka bermula dengan niat. Begitulah juga akhirnya berakhir dengan mualat, bukan mualat, iaitu tertib. Ya. Ini nak kena bawa mari dalil. Kebanyakan kita sekadar menyatakan hukum, tidak dapat untuk mendatangkan dalil. Tetapi ulama yang muhaqqiq, dia mendatangkan dalil. Ini dipanggil al-muhaqqiqun, minal ulama. Itu dalam ilmu fiqh, dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu akhlak, dalam ilmu yang melibatkan persoalan hati, tazkiyatul, membersihkan jiwa. Maka tahqiqnya ialah dengan melalui sendiri akan makna-makna mujahadatun nafsi, makna-makna melawan nafsu, melalui sendiri perjuangan melawan nafsu. Maka di situ akan tersingkap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memandu manusia bagaimana untuk menjadi hamba yang soleh kepada Allah. Contoh Tuhan kata, ya, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala beritahu kebajikan yang sebenar itu ialah apabila engkau menafkahkan harta yang engkau cintai. Mimma tuhibbun, daripada harta yang kamu suka. Kenapa? Kerana bila orang mengeluarkan sedekah daripada harta yang dia suka, maka ketika itu berlaku mujahadatun nafs, berlaku usaha menghakis hubbud dunia daripada hatinya. Maka bila dia mengeluarkan sedekah yang dia suka, bila dia suka? Bila dapat gaji. Masa tu tengah panah-panah duit, dia cepat-cepat mengeluarkan zakat. Orang macam ni, cara dia bersedekah akan menyebabkan terhakis hubbud dunia daripada hatinya. Jadi bila terhakis hubbud dunia daripada hatinya, maka terangkat hijab yang menghalang dia untuk dia beribadah dengan khusyuk, dan disingkapkan kepada dia makna-makna kebesaran dan keagungan Allah. Kalau tidak terganggu dengan dunia tu, Allahu Akbar, teringat duit simpan dalam bank. Allahu Akbar, teringat kereta tadi singgah nampak ada keluaran baru Honda. Allahu Akbar, teringat jam. Allahu Akbar, teringat pen mahal. Bila dia nak sembahyang,
yang khusyuk, yang mengangkat hijab, yang menyingkap kepada dia rahsia-rahsia perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Jadi Tuhan kata, keluar nafkah ni mimma tuhibbun, daripada yang kamu suka. Tu dia. Maka melalui tahqiq, melalui orang yang mengamalkan perintah Allah tu, dia keluar ketika dia suka. Dia keluar harta yang dia suka. Orang nak pinjam kereta, dia bagi kereta yang paling dia suka. Maka ketika itu dia akan dapat merasakan ketenangan di dalam hatinya yang tidak dirasakan apabila dia bersedekah dengan sedekah-sedekah yang daripada harta-hartanya yang dia dah tak pakai, baju yang dia dah lusuh, dia nak bagi ke orang. Ini dia. Jadi ini dia panggil tahqiq. Dia melalui sendiri, dia merasai sendiri makna proses tazkiyatul anfus yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ini tahqiq. Dalam ilmu tasawuf, ulama-ulama yang muhaqqiq ni minal awliya, minas siddiqin, orang-orang yang telah mencapai manazilul iman, pangkat keimanan yang sangat tinggi, sehingga mereka itu mempunyai keimanan yang menyebabkan berbuah dari iman mereka itu amal yang istiqamah, zuhudnya istiqamah. Emas dan pasir sama je pandangan mata mereka, tidak mempunyai harga dalam hati mereka. Itu dia. Bukan sebagai lakonan, tapi sebagai zuhud yang menjadi buah daripada pangkat keimanan yang terhasil dari istiqamah yang lama. Itu dia. Ada yang sifat tawaduknya begitu dahsyat sekali, sikit pun tidak takabur walaupun mendapat nikmat yang sangat besar, tak berubah sikap dia. Sebelum jadi pemimpin, dia macam biasa bersama dengan masyarakat, pakaiannya biasa, kehidupannya biasa. Dah jadi pemimpin macam tu juga, makan nasi lemak macam tu juga. Bukan tak dia dah jadi pemimpin tak boleh tengok nasi lemak, nampak kijang je. Tidak, dia tak jadi macam tu. Kenapa? Kerana sifat tawaduk dia tadi merupakan buah daripada hasil pangkat keimanan yang tinggi. Itu dia. Jadi ni ulama-ulama yang muhaqqiqin ni lah yang kalau dia mengarang kitab tasawuf, kena baca kitab dia. Kenapa yang dicerita tu? Benda yang tahqiq, bukan benda yang dia dengar orang cakap. Dia lalui sendiri berdasarkan kepada apa yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Betul sungguh Tuhan cakap. Tu dia. Dia lalui sendiri. Jadi ulama-ulama seperti inilah yang dipanggil sebagai ulama-ulama apa dia? Tasawuf minas sufi, ulama-ulama sufi daripada ulama-ulama rabbani siddiqin minal awliya. Baik.